Bidang wacana merupakan satu bidang yang bukan asing lagi dalam dunia pengkajian di seluruh dunia. Dalam tradisi barat, wacana mendapat sumber sejarahnya daripada retorik klasik seawal abad ke-5 sebelum Masihi dengan tumpuan diberikan dalam aliran linguistik Aristotle oleh Aristotle 282 hingga 32 sebelum Masihi melalui retorik diikuti aliran Stoik oleh Zeno pada 300 sebelum Masihi. Perkembangan analisis wacana moden pula bermula pada dekad 1960-an yang lebih bersifat deskriptif dan struktur diikuti pada dekad 1980-an dan 1990-an yang memperlihatkan perkembangan wacana yang lebih pada dan perkembangan melalui karya-karya besar yang dihasilkan bahawa setiap bahasa mempunyai jumlah ayat yang tidak terbatas. Namun begitu, sebilangan ayat tertentu hanya membawa satu tumpuan makna yang membentuk satu fokus pemikiran yang ada dalam tata bahasa disebut sebagai wacana. Seterusnya, wacana turut dikenali sebagai rentetan, tautan dan hubungan antara sistem bahasa yang tersusun sehingga menghasilkan satu bentuk ayat. Perenggan, karangan, sebuah novel, sebuah majalah, buku seminar, bengkel dan juga forum. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, iklan bermaksud pemberitahuan untuk orang ramai ataupun dengan kata lain sebagai bentuk pesanan tentang sesuatu produk yang disampaikan melalui media percetakan maupun elektronik dan dibayari oleh syarikat serta ditujukan kepada masyarakat umum. Iklan merupakan satu bentuk komunikasi bukan personal yang digunakan oleh penaja untuk memaklumkan kepada bakal pembeli mengenai sesuatu produk. Secara umumnya, periklanan merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan barangan, perkhidmatan, peluang pekerjaan, inspirasi dan maklumat kepada yang ingin disampaikan. Perkara asas dalam industri pengiklanan adalah media massa. Dengan peningkatan dalam kemajuan media massa, industri periklanan membuka lembaran baru dengan pecutan perkembangannya melampaui zaman. Terdapat 3 jenis iklan ataupun genre iklan. Yang pertama, iklan penawaran ataupun iklan perniagaan. Yang kedua, iklan pelayanan masyarakat. Yang ketiga, iklan pengumuman ataupun iklan pemberitahuan. Pendekatan analisis wacana kritis 3 dimensi Fakelong. Teori Fakelong iaitu pada tahun 1992 dan 1995 menggabungkan konsep wacana 3 dimensi dengan kaedah analisis wacana. Beliau telah menjelaskan cara-cara sebuah wacana itu seharusnya diselidiki. Dalam hal ini, analisis wacana kritis memberikan perhatian terhadap cara suatu teks dihasilkan atau ditafsirkan. Dalam hurai dan menjelaskan aspek proses sosial yang tertanam dalam wacana, analisis wacana kritis menggunakan konsep wacana 3 dimensi dengan menghubungkaitkan dengan kaedah analisis wacana secara bersama. Secara ringkasnya, pendekatan analisis wacana kritis 3 dimensi ini membagikan konsep wacana kepada 3 dimensi yang boleh dianalisis secara serentak, iaitu yang pertama, analisis teks atau pemeriksaan tentang teks. Kedua, analisis amalan wacana iaitu pentafsiran hubungan antara proses wacana dan teks. Ketiga, analisis praktis sosial iaitu menjelaskan hubungan proses wacana dengan proses sosial. Bahagian ini akan membincangkan tentang analisis amalan wacana dari aspek penggunaan berdasarkan model Fairclough. Berikut merupakan analisis amalan wacana dari aspek penggunaan berdasarkan model Fairclough di dalam 3 genre iklan yang telah dipilih, iaitu iklan penawaran, iklan pelayanan masyarakat dan juga iklan pengumuman atau pemberitahuan. Contoh penggunaan bahasa yang dimasukkan di dalam poster iklan penawaran seperti lebih banyak makin hemat, beli 2 dapat 3 dengan penghantaran cuma. Penggunaan teks ayat tersebut telah menunjukkan promosi yang dilakukan hanya untuk memberikan tawaran kepada pelanggan supaya pelanggan lebih tertarik untuk membeli produk yang mereka tawarkan. Berdasarkan wacana iklan yang dianalisis, wacana tersebut memberikan input yang berguna kepada pembaca kerana pengguna akan dapat mengetahui tentang tawaran yang dilakukan oleh penjual sekaligus dapat mempromosikan produk mereka. Justru itu, wacana iklan tersebut membolehkan para pembaca atau pengguna membuat pilihan yang bijak dalam membeli sesuatu produk. Seterusnya ialah iklan pelayanan masyarakat. Aspek penggunaan telah diterapkan di dalam iklan pelayanan masyarakat yang dipilih. Hal ini kerana pewacana telah mempromosikan sebuah iklan tentang pencegahan penyakit diabetes dengan menggunakan bahasa yang mudah, iaitu bahasa Melayu, yang merupakan bahasa kebangsaan dan wajib digunakan oleh seluruh rakyat Malaysia. Jelaslah bahawa analisis amalan wacana yang menggunakan aspek penggunaan dalam iklan pelayanan masyarakat bertujuan
bertujuan untuk menginterpretasikan hubungan antara teks dengan interaksi khalayak sasaran kerana pewacana telah menyampaikan maksud dengan lebih berkesan dan penyelidikan aspek penggunaan yang dapat mengelakkan jurang antara pewacana dengan khalayak sasaran. Akhir sekali ialah iklan pengumuman atau pemberitahuan. Penggunaan info atau maklumat yang dimasukkan ke dalam iklan tersebut telah memudahkan khalayak yang ingin memohon jawatan tersebut mengetahui maklumat-maklumat penting sebelum membuat permohonan. Berdasarkan wacana iklan yang dianalisis, wacana tersebut memberikan maklumat berguna kepada para pembaca khususnya berkaitan syarat kelayakan dan juga kemudahan yang bakal diperoleh sekiranya berjaya diterima bekerja. Justru itu, iklan tersebut membolehkan pembaca untuk menilai kelayakan dan membuat keputusan yang terbaik sebelum memohon jawatan tersebut. Selain itu, dalam wacana iklan ini turut membolehkan pembaca mengetahui tentang cara memohon jawatan kosong ini. Hal ini dapat memudahkan pembaca atau khalayak untuk mencuba memohon jawatan kosong ini. Sekarang saya akan membentangkan tentang perkaitan penyebaran dengan iklan dan perkaitan penggunaan dengan iklan. Baiklah, kita masuk kepada perkaitan penyebaran dengan iklan penawaran iaitu perniagaan Pizza Hut. Iklan ini mengalami penyebaran iklannya lebih meluas dan mampu tersebar dengan lebih pesat kerana mempunyai modal yang lebih besar untuk melakukan promosi produk jualan mereka. Komposisi produk jualan iaitu pizza dan teks secara bersebelahan yang menjadi penarik utama dalam iklan sebegini, sehingga mampu mempengaruhi emosi dan tindakan pembeli untuk mendapatkan produk dengan segera. Manakala iklan layanan masyarakat tidak dapat tersebar dengan meluas seperti mana iklan penawaran berlaku kerana modal kecil, dan iklan ini membangkitkan rasa ingin tahu dalam diri pembaca, misalnya seperti apakah itu diabetes seperti yang dinyatakan dalam iklan di atas, kerana menurut jurnal Jualita Sumari pada tahun 2014 menyatakan bahawa komposisi yang membangkitkan rasa ingin tahu para calon konsumer merupakan antara 5 faktor penarik dalam sesebuah iklan. Selain itu, iklan jawatan kosong ini pula lebih bersifat spesifik kerana hanya diperoleh daripada laman sesawang kerjaya.co dan berfokuskan kepada individu yang ingin mencari pekerjaan sahaja. Kandungan teks dalam iklan juga lebih bersifat formal, terperinci dan jelas untuk memudahkan pembaca memahami kandungan teks yang disampaikan. Terdapat pernyataan teks iaitu cara memohon dinyatakan. Baiklah, untuk perkaitan penggunaan dengan iklan penawaran iaitu Pizza Hut, iklan ini lebih kepada mempromosikan produk jualan dan menawarkan promosi jualan dalam tempoh masa tertentu berdasarkan yang tertera pada iklan di atas. Dengan ini, penggunaan kata yang tepat amatlah penting kerana dapat mempengaruhi keberkesanan iklan. Bagi iklan layanan masyarakat pula, lebih kepada menyampaikan maklumat tambahan kepada pembaca tentang penyakit diabetes yang menjadi isu dalam masyarakat hari ini. Keberkesanan iklan berlaku apabila menggunakan visual dan teks yang mudah serta menarik. Sehubungan itu, ini dapat menjadi maklumat baru kepada individu yang tidak didedahkan dengan isu sebegini sebelum ini. Akhir sekali, bagi iklan jawatan kosong ini, penggunaannya lebih tertumpu kepada satu pihak iaitu individu yang sedang mencari peluang pekerjaan. Bukan itu sahaja, kandungan teks terperinci bagi setiap jawatan dan cara permohonan memudahkan tindakan pembaca dengan mengikut arahan yang dinyatakan dalam iklan berikut. Implikasi sosial dalam aspek wacana komunikasi. Berdasarkan iklan penawaran yang dikaji, pengkaji mengetengahkan iklan mengenai penawaran promosi Pizza Hut. Iklan ini bercorak perniagaan dan mempromosi. Hal ini dapat dilihat melalui tawaran promosi yang dibuat seperti lebih banyak makin hemat, beli 2 percuma 3 dan free delivery bagi menarik perhatian pembeli dan mengaut keuntungan. Tambahan pula dapat meningkatkan imej syarikat di pasaran. Selain itu, iklan yang dikeluarkan juga turut menggunakan kaedah visual agar produk keluaran Pizza Hut kelihatan lebih menarik dan menyebabkan pelanggan terliur apabila melihatnya. Bukan itu sahaja, pengkaji telah mengemukakan kelebihan periklanan Pizza Hut melalui pembelian medium atas talian iaitu laman web dan memuat turun daripada aplikasi yang telah pun dibuat oleh syarikat Pizza Hut. Hal ini secara tidak langsung menjimatkan masa bagi pemprosesan pesanan dan memberikan kemudahan kepada pelanggan. Berdasarkan iklan pelayanan masyarakat yang dikaji, pengkaji mengetengahkan isu sosial dalam masyarakat iaitu langkah pencegahan diabetes. Iklan ini memberikan kesedaran dan menyampaikan peringatan kepada masyarakat untuk menjaga kesihatan mereka terutamanya dari aspek pemakanan. Iklan yang diketengahkan memberikan impak yang tinggi kepada masyarakat yang melihatnya kerana terdapat gabungan perkataan
dan warna yang dapat menyampaikan mesej tentang langkah pencegahan diabetes dengan jelas. Mesejnya disampaikan juga bertindak secara interaktif kepada masyarakat. Berdasarkan iklan pengumuman atau pemberitahuan yang dikaji, pengkaji mengetengahkan iklan mengenai jawatan kosong iaitu jawatan personal majstad, lantikan SPM dan diploma. Melalui iklan ini dapat membantu seseorang memperoleh pekerjaan. Hal ini kerana melalui iklan pengumuman atau pemberitahuan ini memudahkan pengguna daripada mencari pekerjaan dari satu pejabat ke satu pejabat yang lain kerana semua maklumat telah terkandung dalam iklan tersebut. Yang berada pada hierarki tata bahasa yang teratas, wujudnya berkonteks dan satu kesatuan wacana itu berupaya menggambarkan hubungan antara bahasa dan masyarakat dalam aspek komunikasi harian. Hal ini bertepatan dengan ungkapan bahawa komunikasi bahasa tentunya menjadi media perhubungan mampu bertindak sebagai fungsi pemwujudan, pemberitahuan, pengajaran dan penghibur. Berdasarkan iklan-iklan yang dikaji, pengkaji mendapati bahawa setiap iklan memberikan input yang berguna kepada pembaca. Terdapat visual yang menarik dipamerkan membolehkan pembaca dapat mengetahui maklumat yang disampaikan melalui iklan tersebut. Selain itu, pengkaji juga mendapati elemen-elemen yang telah diolah dalam setiap iklan yang dikaji sangat bersesuaian dengan penulisan wacana kritis menggunakan model Fairclough. Sehubungan dengan itu, pengkaji berharap agar penulisan ini dapat mendidik masyarakat mengenai wacana kritis menggunakan model Fairclough supaya dapat mempertingkatkan lagi daya pemahaman masyarakat.